Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang bertajuk The 48 Laws of Power by Robert Greene yang berasal daripada USA dan tentunya beliau adalah warga negara Amerika dan beliau ini sudah menciptakan beberapa buku yang terkenal dan laris terjual. Dan khusus untuk bab saya, yaitu Law 27, ia menceritakan sebuah tajuk tentang play on people needs to believe to create a cat-like following. Bermaksud mempermainkan keperluan orang ramai untuk mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan ataupun mencipta pengikut penyembah. Lebih kurang maksudnya macam tu. Apa yang boleh kita ni dapat dalam buku ni adalah bagaimana buku ni akan menuliskan macam mana seseorang itu mempengaruhi. Bagaimana seseorang itu akan melakukan apa saja untuk orang yang mereka agungkan ni. Ketiga adalah bagaimana cara kita ni akan memperolehi follower yang ramai ataupun pengikut-pengikut yang ramai. Jadinya ada 5 perkara untuk kita mencipta pengikut-pengikut seperti yang saya ceritakan tadi. Yang pertama, kita ni perlu mengambil perhatian orang ramai kepada kita ni. Diorang perlu melihat kita ni tu, kita ni attract perhatian diorang. And then lepas itu kita, tapi bukan melalui tindakan, tetapi melalui kata-kata yang tidak terlalu detail, tetapi ada unsur penipuan di sana. Okay. Ini perlu ada 2 unsur elemen yang ada pada percakapan ataupun perbualan itu. Pertama adalah menjanjikan sesuatu yang hebat, dan kedua adalah perubahan. Okay, contohnya kita ni membuka satu channel YouTube, and then ada kita ni melihat bagaimana cara untuk menguruskan badan dalam tempoh 10 hari. Satu daripada ayat itu yang membuat kita ni rasa wow, mesti kukatik ni. Artinya kita ni sudah tertarik daripada channel itu, daripada perkataan yang dibuat. Kedua, apabila sudah orang ramai sudah mengenal kita ni, mendekati kita ni, untuk keep dorang tu stay arah kita ni perlu elakkan 2 perkara ni. Itu elakkan daripada mereka ni merasa bosan. Apabila mereka bosan, mereka akan berfikir, aku perlu tinggalkan orang ni. So, apa yang perlu kita ni lakukan adalah untuk menghibur mereka, untuk dorang tetap stay kepada kita ni, tetap bertahan itu. Dan kedua adalah keraguan. Dan apabila sudah muncul keraguan, dan apabila sudah mereka berfikir secara rasional, apa yang boleh kita ni berikan kepada mereka, apa yang kita ni boleh tawarkan kepada mereka, tidak seperti apa yang dorang expect, maka dorang akan meninggalkan kita ni. So kita ni perlu meyakinkan dorang atas tawaran yang kita ni berikan. Yang ketiga adalah fokuskan beberapa hal yang penting. Apabila kita ni sudah mencipta satu organisasi yang berstruktur, atau yang perlu ada di dalam sebuah organisasi, yang perlu seorang yang berpengaruh itu perlu ada di dalam dirinya. Okey, dan seterusnya yang keempat, kita ni nak boleh beritahu yang bandarnya pendapatan kita ni, kekayaan kita ni adalah berasal daripada follower kita ni, pengikut-pengikut kita ni. Ini yang perlu kita ni kaburi. Dan yang terakhir adalah, dan apabila organisasi kita ni sudah semakin berkembang, maka pasti ada orang yang iri hati dan ingin menjatuhkan kita ni. So apa yang perlu kita ni buat adalah
Kita ni perlu bersatu hati dengan kita ni punya follower. Kita ni yakinkan diorang bahawa kita ni satu organisasi yang besar yang boleh menghadapi tantangan daripada musuh-musuh yang cuba menjatuhkan kita ni ada. Dan apabila kita ni tiada musuh, penulis ini berkata, buat satu, maka kita ni akan bertambah semakin kuat dan kita ni akan lebih berkembang. Kelebihan pertama adalah bagaimana kita ni mempengaruhi seseorang, bagaimana cara kita ni mendapatkan pengikut yang ramai, dan keburukannya adalah benda ni ada yang dah baik. Jadinya yang dah baik itu kita ni perlu buang. Cerita ni ada unsur-unsur yang menyeleweng sedikit. So kita ni perlu berhati-hati di dalam membaca buku ni lah, dan kita ni perlu fahami secara lebih jelas.